di Universiti Nagasaki di Jepun, di mana beliau telah memperolehi master pada tahun 1987 dan PhD beliau pada tahun 1990. Kedua-duanya dalam bidang aquaculture pada universiti yang sama. Beliau juga telah memulakan kerjaya sebagai pensyarah di UPM, Universiti Putra Malaysia, di kampus Terengganu pada tahun 1990. Dan Prof Anwar sebenarnya antara segelintir pensyarah yang masih tinggal lagi, yang di zaman-zaman UPM dulu tu. Ya, betul, Okey. betul Prof. Dan Datuk juga telah dinaikkan ke pangkat Profesor Madya pada tahun 2004 dan seterusnya ke jawatan Profesor pada tahun 2011. Dan Datuk Anwar, bidang kepakaran beliau adalah teknologi pembiakbakaan, maksudnya yang buat benih ikan, buat benih udang dan sebagainya. Beliau telah menganggotai sebanyak 11 geran penyelidikan yang menilai lebih daripada 2 juta. Dan beliau telah menerbit lebih 170 penerbitan, di mana lebih pada 90 adalah dalam jurnal berimpak tinggi dan 80 dalam conference proceeding. Dan beliau juga alhamdulillah telah menyelia sebanyak 8 pelajar masters dan 16 pelajar PhD tu, 16 pelajar PhD. Alhamdulillah. Dan dari segi pentadbiran dan lantikan pengurusan dan pentadbiran, Datuk Anwar telah dilantik sebagai Timbalan Dekan Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan daripada tahun 2002 hingga 2004. Selepas itu Timbalan Dekan Pusat Pengajian Siswazah 2004 hingga 2006, dan menjadi Timbalan Pengarah Institut Tropical Aquaculture pada tahun 2006 ke 2011, di mana saya masuk ketika itu tu. Saya join UMT pada ketika itu. Datuk merangkap Timbalan Pengarah Institut Aquaculture Tropika ketika itu. Dan juga pengarah Aquatrop pada tahun 2011 dan 2013, di mana saya juga berkesempatan berkhidmat dengan Datuk sebagai Timbalan Datuk pada ketika itu. Dan di kemuncak kerjaya beliau, Datuk Anwar telah dilantik sebagai Timbalan Night Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni pada tahun 2013 hinggalah ke 2017. Jadi itu sedikit sebanyak tu tentang biodata Datuk. Jadi untuk pagi ini, insyaAllah saya Muhammad Ikhwanuddin bin Abdullah akan menjadi moderator pagi ini tu bersama dengan Datuk Anwar. Jadi tajuk kita pagi ini tu adalah berkenaan dengan berbudi kepada air. Mungkin Datuk nak cerita sikit tu tentang tajuk kita pagi ni tu. Terima kasih Prof Ikhwanuddin kerana telah sudi menjadi moderator pada program ini, dan juga terima kasih di atas pengenalan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Dr. Mazlan Abdul Ghaffar menjalan tugas ataupun fungsi Naib Chancellor UMT dan juga sebagai Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMT. Timbalan-timbalan Naib Chancellor, pegawai-pegawai utama, pegawai-pegawai kanan, para-para profesor, para-para pensyarah, warga-warga UMT, para-para pelajar dan seterusnya, tetamu ataupun pendengar daripada luar daripada UMT yang datang daripada universiti-universiti awam atau swasta, agensi-agensi awam ataupun swasta, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti program ini secara atas talian, Prof. Jutaan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah dapat bersama-sama dalam
program ini. Marilah kita memanjat syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurnia-Nya maka kita dapat bersama-sama berada di dalam program ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Pusat Inovasi dan Bakat Pejabat Pendaftar dengan kerjasama pejabat komunikasi korporat kerana telah menjemput saya untuk program ini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini saya ingin berkongsi sedikit ilmu yang saya ada bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bertajuk berbudi pada air. Untuk tajuk ini, saya akan menyentuh beberapa aspek. Yang pertama iaitu pengenalan, yang kedua akuakultur dan Al-Quran, yang ketiga mengenai akuakultur mampan ataupun sustainable aquaculture, yang keempat sumbangan akuakultur kepada nutrisi dan kesihatan, yang kelima mengenai sumbangan akuakultur kepada keselamatan makanan, yang keenam oleh kerana sekarang kita menghadapi wabak pandemik COVID-19 yang agak serius, maka mungkin saya akan menyentuh sedikit mengenai kesan pandemik COVID-19 terhadap sektor aquaculture, dan akhir sekali saya akan membuat rumusan. Terima kasih Datuk. InsyaAllah kita akan cuba pergi kepada satu-satu tajuk ni Tok, selama 2 jam ni. Dan seperti yang dinyatakan oleh Datuk Anwar tadi, tajuk kita pagi ni dalam bual bicara profesi kita pagi ni adalah berbudi kepada air Tok. Kita biasa dengar peribahasa berbudi pada tanah Tok. Berbudi pada tanah. Mungkin Datuk boleh bagi sedikit ringkasan ke pencerahan sedikit tentang seolah-olah macam peribahasa baru Tok. Berbudi kepada air. Mungkin sila Tok. Terima kasih Prof. Okey, apabila saya menerima jemputan daripada pihak bakat Prof untuk program buat bicara ini, saya telah memikirkan beberapa tajuk yang sesuai. Akhirnya saya teringat dan terfikir tentang satu falsafah ataupun peribahasa, iaitu berbudi kepada tanah, seperti yang Prof nyatakan tadi. Yang biasa kita dengar. Berbudi kepada tanah bermaksud kita melakukan aktiviti bercocok tanam di atas tanah, sama ada kita tanam sayur ataupun tanam pokok buah-buahan, kita tanam tumbuhan komersial seperti getah, kelapa sawit dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapat hasil dan juga tujuannya untuk mendapat pendapatan apabila kita menjual hasil-hasil kita dapat, dan juga untuk mendapat keuntungan dari segi keselamatan makanan. Jadi saya telah terfikir, kenapa tidak saya tukarkan daripada perkataan tanah kepada air? Kerana bagi saya, air dan tanah adalah merupakan 4 unsur yang penting di muka bumi ini, iaitu air, tanah, api dan angin. Air juga merupakan komponen penting dalam badan kita, di mana badan kita mengandungi 75% air. Dan muka bumi kita sendiri diliputi oleh 75% air. Dan saya sangat tertarik dengan kata-kata mahaguru saya, iaitu Profesor Ramli Abdullah. Beliau mengatakan air adalah kehidupan di dunia ini. Jadi saya telah
menetapkan saya nak buat tajuk untuk berbicara ini, iaitu berbudi Budi pada air. kepada Okey. air. Jadi, berbudi kepada air bermaksud menternak ikan di dalam air. Atau istilahnya aquaculture tu. Ya, untuk mendapat hasil, iaitu ikan itu sendiri, Betul tu. untuk mendapat keuntungan dari segi ekonomi ataupun pendapatan apabila kita jual hasil yang kita dapat, iaitu ikan, dan juga ikan merupakan untuk keselamatan makanan kita. Betul. Jadi menternak ikan ini sangat dikenali ataupun dikenali juga sebagai aquaculture. Dan perkataan aquaculture ini adalah berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu aquaculture. Dan perkataan aquaculture itu sendiri adalah terdiri daripada dua perkataan, iaitu aqua dan juga culture. Aqua bermaksud air dan culture itu dalam bahasa Malaysia bermaksud ternakan. Jadi ternakan air. Kultur ataupun bela ataupun betul. pelihara dan sebagainya. Banyak istilah dia maknanya. Jadi aquaculture itu sendiri bermaksud melakukan kegiatan atau aktiviti untuk mendapatkan hasil, iaitu hasil dalam bentuk fauna akuatik ataupun haiwan, dan juga flora akuatik, iaitu tumbuhan, diternak di dalam lingkungan terkawal ataupun kurungan, contohnya kolam, sangkar, tangki dan sebagainya, untuk mendapat keuntungan, iaitu mendapat ikan, mendapat pendapatan dan juga keselamatan makanan. Okey. Jadi yang dimaksudkan ternakan adalah kegiatan pemeliharaan yang melibatkan penghasilan, iaitu penghasilan ikan itu sendiri, melibatkan pembesaran. Bila kita ternak ikan daripada saiz kecil, daripada benih, dia akan membesar pada saiz pasaran dan kita boleh jual dia. Dan untuk meningkatkan mutu fauna dan flora akuatik sehingga memperolehi keuntungan. Jadi itu adalah apa yang disebutkan tentang kegiatan pemeliharaan ikan di dalam air tersebut, Prof. Okey. Jadi terdapat beberapa jenis ikan yang boleh diternak. Yang pertamanya terdiri daripada ikan air tawar, yang kedua ikan air payau, yang ketiga ikan air laut. Betul tak? Dan di antara semua ya tu ikan ni juga merujuk kepada organisma seperti ketam, udang. Ya, sememangnya, bukan semestinya ikan saja. Bukan semestinya ikan. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, bahawa spesies ikan yang popular untuk diternak dalam air tawar adalah seperti ikan tilapia, keli, patin, udang galah dan sebagainya. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan juga, saya telah banyak membuat kajian mengenai breeding teknologi untuk ikan tilapia, keli dan patin. Betul tak? Betul tak? Ikan siakap dan udang harimau adalah merupakan spesies yang popular yang diternak di dalam air payau. Sementara ikan kerapu, lobster, rumpai ataupun dipanggil seaweed sangat popular diternak di dalam air laut. Apabila kita menyebut tentang lobster, memang Prof. Ikhwanuddin adalah seorang pakar dalam penghasilan benih lobster. Okey. Jadi, persoalannya sekarang ni, kenapa kita perlu berbudi kepada air? Jadi, memang matlamat utama kita berbudi kepada air adalah kerana untuk mendapat hasil ikan. Dan dapat ikan itu sendiri. Di mana ikan adalah merupakan salah satu makanan yang paling berzat dan lazat. Dan ia merupakan salah satu komoditi yang paling banyak diperniagakan di seluruh dunia. Menurut FAO, Food Agriculture Organization,
di mana mereka menganggarkan bahawa seramai lebih kurang 2.3 bilion manusia, iaitu lebih kurang 40% daripada penduduk dunia bergantung kepada ikan untuk sumber protein mereka. Betul. Dan ini tu saya rasa data yang terbaru juga telah menunjukkan kadarnya telah meningkat sikit tu. Ya, Hampir 50% penduduk dunia sekarang ni bergantung kepada betul ikan, sumber ikan sebagai sumber protein. ya memang. Ya. Jadi ikan juga adalah sangat penting untuk menampung pertambahan penduduk dunia yang semakin meningkat dengan pesatnya. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan bahawa pada masa sekarang, penduduk dunia adalah seramai lebih kurang 7.3 bilion orang. Dan ianya akan dijangka meningkat kepada lebih kurang 9.7 bilion pada tahun 2050. Jadi ikan sangat perlu untuk menampung peningkatan penduduk yang pesat. Ikan juga sangat penting untuk nutrisi dan kesihatan, dan juga ikan adalah sangat penting untuk keselamatan makanan. Jadi kita boleh menganggapkan bahawa ikan adalah merupakan makanan masa hadapan kita. Betul. Dan juga makanan sihat yang mampang seperti ikan adalah sangat penting untuk menampung lebih kurang hampir 10 bilion seperti yang kita nyatakan tadi, pertambahan penduduk dunia pada tahun 2050. Betul tak? Ya. Dan juga untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan bahawa pada masa sekarang lebih kurang 50% daripada laut kita telah dieksploitasi, telah ditrofi dan sebagainya. Betul. Jadi ianya dijangka akan berkurangan sepenuhnya pada tahun 2050. Betul. Dan FAO telah menganggarkan bahawa lebih kurang 50 sehingga 80 juta metrik tan ikan akan berkurangan pada tahun 2030 akibat daripada penurunan dari segi tangkapan perikanan ini. Jadi tidak ada cara lain kecuali kita perlu melakukan ternakan air ataupun menternak ikan untuk menampung ini, iaitu aquaculture, untuk menampungkan kekurangan makanan pada masa akan datang untuk menampung peningkatan penduduk yang sangat tinggi. Okey. Apabila kita sebut tentang peningkatan penduduk tadi, kita dapati pada kurung yang ke-20, Prof, memang pada masa tersebut penduduk tidak ramai. Betul. Tidak banyak ikan yang ditangkap daripada laut untuk dijadikan makanan kepada penduduk ataupun manusia. Jadi ikan banyak terdapat di laut. Okay. Tetapi pada kurung yang ke-21 dan pada masa akan datang, penduduk dunia sekarang ini semakin bertambah dengan pesatnya. Banyak ikan telah ditangkap daripada laut untuk dijadikan makanan kepada tambahan penduduk tersebut. Jadi sekarang ini ikan telah berkurangan di dalam laut. Jadi tidak ada cara lain, kita perlu menternak ikan ataupun berbudi kepada air. Jadi selain daripada itu, banyak lagi peranan-peranan aquaculture yang boleh yang boleh kita dapati. Contohnya lagi, mengurangkan jurang di antara bekalan dan permintaan ikan. Jadi ini adalah berkaitan rapat dengan keselamatan makanan. Juga aquaculture dapat mengurangkan tekanan tangkapan perikanan, di mana sekarang ini
tangkapan perikanan telah menjadi berkurangan dan aquaculture adalah Alternatif alternatif kepada untuk apa tu? uh, Ganti kekurangan sumber yang menampung menampung. kekurangan sumber Oh. perikanan. Saya tak nampak sangat dia tu. Uh-huh. Okay. Jadi selain daripada itu, aquaculture juga dapat menyumbang kepada pertukaran wang asing, pendapatan dan kehidupan banyak komuniti. Ini kalau kita buat aktiviti ternakan secara besar-besaran. Betul. Di samping itu juga, aquaculture memberi peluang pekerjaan dan perkembangan kejaya. Prof, saya selalu memberitahu pada student saya bahawa aquaculture bukan sahaja kita ternak ikan, kemudian kita jual, tapi banyak lagi sub business yang kita boleh lakukan. Contohnya kita boleh menjual benih ikan. Kita menghasilkan benih ikan dan kemudian kita jual benih ikan tersebut kepada penternak ikan. Ataupun kita juga boleh menghasilkan makanan ikan. Banyak lagi aktiviti. Kemudian kita boleh jual kepada penternak ikan. Ataupun kita boleh menjadi broker, di mana kita pergi kepada kolam-kolam ikan, kita beli ikan tersebut dan kita jual balik kepada restoran-restoran ataupun hotel-hotel ataupun mereka-mereka yang perlu. Jadi kita akan dapat pulangan keuntungan yang semua ini adalah aktiviti sokongan sokongan kepada industri itu. Memang. Dan juga contoh lagi kita boleh membuka kedai menjual peralatan aquaculture yang mana akan dibeli peralatan tersebut oleh pengusaha aquaculture. Dan juga peluang pendapatan tambahan kepada nelayan. Di mana ini biasanya Prof diamalkan ataupun dilakukan oleh nelayan negara Jepun. Betul. Nelayan Jepun, mereka pergi ke laut dengan menggunakan boat fiberglass mereka. Boat fiberglass mereka mengandungi petak ataupun kompartmen yang boleh diisi air. Apabila mereka pergi ke laut dan apabila mereka dapat menangkap ikan yang berpotensi tinggi tapi saiznya kecil, mereka tangkap hidup-hidup dan kemudian bawa pulang ke daratan, menternak ikan tersebut sehingga mencapai saiz pasaran dan kemudian menjual apabila harganya tinggi, contohnya pada musim perayaan dan sebagainya. Aquaculture juga dapat menyumbang kepada peluang perniagaan dan pelaburan, dan aquaculture juga menyokong industri pemprosesan yang berasaskan ikan. Jadi kita perlu berbudi kepada air. Okay? Jadi ya pening, tapi mana nak dituai kalau tidak disemai, Prof. Ini falsafah yang sangat bagus saya fikir. Maksudnya bagaimana kita nak mendapat ikan kalau kita tidak menternak ikan itu sendiri. Secara falsafahnya lagi, iaitu berbudi kepada air. Air tidak tipu. Jadi bermaksud asalkan kita bekerja kuat, berusaha untuk kerja-kerja yang kita lakukan, insya-Allah pada akhirnya kita akan dapat hasil hebat yang kita mahukan. Jadi falsafah ini saya fikir sangat bagus. Ia menjadi satu falsafah yang membakar semangat saya, Prof, untuk saya berjaya. Okey, sekarang ini saya pergi kepada aquaculture dan Al-Quran. Terdapat beberapa surah dan ayat Al-Quran yang menerangkan atau ada kaitan dengan ikan ataupun ternakan ikan. Jadi, marilah kita renungi surah Al-Ma'idah ayat ke-96 yang membawa maksud, dihalalkan bagimu haiwan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lazat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap haiwan darat
selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpul atau dikembalikan. Jadi surah ini membawa maksud Allah Ta'ala telah menghalalkan dan membenarkan kita untuk menangkap haiwan laut seperti ikan dan sebagainya untuk dijadikan sebagai makanan. Sebagai sumber makanan kita. Ya. Dan untuk kepada kita dan juga orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi hendaklah kita bertawakal kepada Allah yang kepadanya kita akan dikembalikan. Juga marilah kita merenungi surah An-Nahl ayat ke-14 yang membawa maksud dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar. Contohnya ikan daripadanya. Dan daripada laut itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu belayar padanya dan agar kamu mencari sebahagian kurnianya dan agar kamu bersyukur. Jadi ayat ini Allah telah menerangkan bahawa Allah telah menghalalkan dan membenarkan kita untuk menangkap haiwan laut seperti ikan seperti yang dinyatakan tadi untuk kita sebagai sumber makanan, dan juga Allah telah membenarkan kita untuk mencari sumber-sumber laut yang boleh kita jadikan perhiasan untuk kita pakai, perhiasan yang kita boleh jual dan sebagainya. Atau ini merujuk kepada mutiara tu? Ya, ini merujuk pada mutiara dan lain-lain perhiasan. Perhiasan daripada laut. Ya. Daripada laut. Okay. Jadi apabila kita perlu mencarinya, Prof, seperti yang disarankan oleh Allah, dan apabila kita mendapatnya, maka hendaklah kita bersyukur di atas anugerahnya. Kemudian marilah juga kita merenungi surah Al-Fatir ayat ke-12 yang membawa maksud dan tidak sama antara dua lautan. Yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal belayar membelah laut agar kamu dapat mencari kurnianya dan agar kamu bersyukur. Jadi surah ini memberi maksud yang hampir sama dengan surah An-Nahl ayat yang ke-14 yang telah kita renungi sebelum ini. Juga marilah kita merenungi surah Al-Mu'minun ayat ke-21 yang membawa maksud dan sesungguhnya pada haiwan-haiwan ternakan terdapat satu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu dan sebahagian darinya untuk kamu makan. Jadi ayat ini membawa maksud apabila kita melakukan aktiviti ternakan haiwan-haiwan tersebut, haiwan-haiwan tersebut akan mengalami perubahan proses pembesaran dan sebagainya, yang mana ini akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi di samping itu, haiwan-haiwan ternakan ini juga boleh dimakan dagingnya. Islam juga menggalakkan kita untuk memakan ikan, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar yang menyatakan bahawa Rasulullah telah bersabda, dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai adalah ikan dan belalang, dan dua jenis darah adalah hati dan limpa. Jadi Islam menggalakkan kita untuk memakan ikan, sotong, ketam, udang dan sebagainya, Prof. Dan kita dapati bahawa sumber protein daripada ikan ini
ianya mudah dicerna, dihadam jika Betul. dibandingkan dengan protein haiwan ataupun protein tumbuhan. Jadi kepada mereka-mereka yang menghadapi masalah penghadaman atau pencernaan, ianya digalakkan untuk memakan ikan. Di samping itu juga, ikan memang lazat rasanya, lebih-lebih lagi kalau pandai memasaknya, dan ia memang berzat sangat bagus Okey. untuk sumber Okey. manusia. Okey. Mungkin kita ingin pergi lebih jauh sikit tu, dan kita selalu dengar bahawa aktiviti aquaculture ni dikatakan boleh menyumbang kepada pencemaran alam sekitar, dan jika tidak diurus dengan baik, dan selalunya seperti juga sektor-sektor pertanian yang lain, aquaculture juga mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk menyumbang pencemaran terhadap alam sekitar, di mana aktiviti ini dijalankan. Dan ini sebenarnya menjadikan aktiviti aquaculture ini tidak mampan pula kan. Jadi tidak mampan. Mungkin Datuk boleh bagi sedikit ulasan dan penerangan sedikit tentang apa yang dimaksudkan tentang aquaculture mampan, Datuk. Sila, Datuk. Ya, terima kasih, Prof. Apa yang dimaksudkan dengan aquaculture mampan ialah di mana ternakan organisma akuatik dilakukan untuk tujuan komersial, untuk tujuan perniagaan, tanpa merosakkan alam sekitar seperti yang Prof sebut tadi, dapat menyumbang kepada perkembangan sosial komuniti tempatan dan juga menyumbang kepada keuntungan ekonomi. Ya. Sememangnya, Prof, kita pada masa sekarang dan pada masa akan datang, kita perlu melakukan aktiviti aquaculture secara mampan. Betul, tak? Kita memang perlu membuat aktiviti aquaculture secara komersial untuk mendapat keuntungan. Tapi untuk tidak merosakkan alam sekitar, kita perlu melakukan secara mesra alam supaya tidak merosakkan alam sekitar tersebut. Di samping itu, kita juga perlu meningkatkan ekonomi yang seperti saya katakan tadi melalui aquaculture untuk mendapat keuntungan, dan apabila kita mendapat keuntungan dan juga dapat kebaikan peluang pekerjaan dan sebagainya, ianya akan dapat meningkatkan lagi perkembangan komuniti penduduk. Okey, rajah ini menunjukkan prestasi perikanan dan aquaculture di Malaysia, Prof. Ini adalah data daripada Jabatan Perikanan. Jabatan Perikanan. Data statistik daripada Jabatan Perikanan Jabatan Malaysia. Perikanan, ya. Dan untuk sebelum itu, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pada masa sekarang, Prof, negara kita menghasilkan sebanyak lebih kurang 1.85 juta metrik tan ikan yang bernilai lebih kurang dalam lebih kurang 14.5 bilion ringgit, dan penghasilan ini terdiri daripada dua komponen, iaitu daripada hasil perikanan tangkapan yang berjumlah lebih kurang 1.5 million metrik tan yang bernilai lebih kurang Malaysian ringgit 11 bilion ringgit, dan juga lebih kurang 400,000 metrik tan daripada aquaculture yang bernilai lebih kurang 3 bilion ringgit. Jadi negara kita mengalami senario yang sama dengan negara-negara lain, iaitu di mana tangkapan perikanan kita telah menjadi stagnan, tidak bertambah lagi dan mungkin akan berkurangan. Jadi dengan ini
kita tidak boleh bergantung kepada tangkapan perikanan lagi. Ya. Kita perlu berbudi kepada air, melakukan ternakan ikan untuk menampung pertumbuhan penduduk Malaysia yang semakin meningkat. Rajah ini menunjukkan sasaran peningkatan penghasilan akuakultur daripada tahun 2010 sehingga 2020. Yang mana kerajaan melalui Jabatan Perikanan telah mensasarkan daripada 350,000 metrik tan pada tahun 2010 kepada 790,000 metrik tan. Hampir 9%, betul? Ya, Oh. dengan peningkatan hampir 9% tahun. Tahun tu. Ya. Dan sasaran ini memberi tumpuan kepada penghasilan ikan yang bernilai tinggi, Ya. menggunakan sistem yang intensif, dan juga ikan tersebut mungkin akan diproses ditambah nilai untuk meningkatkan lagi nilai ekspor. Di samping itu, menggunakan teknologi yang tinggi dan juga mematuhi garis panduan pasaran antarabangsa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita bernasib baik kerana kerajaan Malaysia memberi perhatian yang berat, yang serius terhadap perkembangan akuakultur di negara kita melalui polisi agro makanan kebangsaan 2011 sehingga 2020 untuk memastikan self-sufficient level kita melebihi 100%. Betul. Ya. Banyak strategi-strategi yang telah dilakukan. Contohnya yang pertama, meningkatkan penghasilan unit yang sedia ada. Yang kedua, memperkembang atau meningkatkan lagi kawasan-kawasan baru untuk akuakultur, tujuan aquaculture, peningkatan aquaculture. Yang ketiga, meningkatkan lagi penyelidikan, perkembangan dan pengkomersialan. Dan ini datangnya kita di universiti ni tu. Ya, ini kita datang universiti dan kita untuk meningkatkan lagi bidang aquaculture pro. Saya rasa pelibatan pihak kerajaan, universiti dan juga agensi swasta berkaitan dengan aquaculture perlu bergabung. Betul. Untuk meningkatkan lagi penghasilan ikan melalui akuakultur. Kerajaan juga telah memperkenalkan zon industri aquaculture. ZIA ke? ZIA, okey. Kerajaan juga membuat promosi, meningkatkan promosi ekspor. Kerajaan juga meningkatkan pasaran domestik dan juga kerajaan menggalakkan untuk kita mengamalkan amalan bagus akuakultur. Jadi untuk ZIA seperti yang telah dinyatakan tadi, ZIA ini dihasilkan untuk ternakan daratan dan juga untuk ternakan air yang diadakan oleh kerajaan negeri untuk projek akuakultur berskala komersial. Pada masa sekarang, terdapat 49 lokasi yang meliputi lebih daripada 28,000 hektar untuk tujuan ZIA ini. Sumbangan kerajaan persekutuan adalah dengan memberi perancangan makro dan juga sokongan teknikal. Dan ZIA ini, projek ZIA ini mensasarkan sebanyak lebih kurang 400,000 metrik tan ikan
yang bernilai lebih kurang 5.8 bilion Malaysian ringgit. Rajah ini menunjukkan kawasan di bahagian atas itu, kawasan yang berpotensi untuk dilakukan tindakan sangka, Betul tak? dan kawasan di bawah menunjukkan kawasan yang berpotensi untuk aktiviti akuakultur daratan di bawah ZIA ini. Ya. Kita ada satu tu di Terengganu, iaitu di Tasik Kenyir tu. Alhamdulillah di Tasik Kenyir. Itu adalah merupakan kawasan ZIA yang telah dikena pasti oleh pihak Jabatan Perikanan tu. Ya, memang Ya. betul, Prof. Dan satu lagi adalah di land base-nya di iSharp tu kan, dia tu di mana syarikat iSharp yang menternak udang di situ dekat kawasan Stew tu. Ya. Itu juga adalah ZIA kita. Okey, Ya. yang dekat dengan kita di kampus ni. Okey tak? Dan mungkin tu kita bila kita bercakap tentang aktiviti aquaculture tu, tadi kita telah bicara tentang begitu banyak sumbangannya, dan data FAO telah menunjukkan seperti yang Datuk nyatakan tadi, 40% daripada penduduk dunia masih bergantung kepada sumber protein. Ya. Dan angka itu juga akan meningkat mengikut data statistik daripada FAO juga telah menunjukkan bahawa hampir 50% penduduk dunia bergantung pada sumber protein. Ya. Dan sumber protein ini secara tidak langsungnya berkait dengan kandungan nutrisi ikan itu sendiri. Ya, memang. Dan mungkin Datuk boleh terangkan sedikit apakah sumbangan aquaculture pada nutrisi dan kesihatan manusia tu. Okey. Ya, terima kasih, Prof. Jadi sememangnya memang akuakultur sangat penting terhadap nutrisi dan kesihatan manusia. Okey. Seperti yang telah kita sedia maklum, bahawa ikan merupakan sumber protein utama atau sumber protein sihat kepada penduduk Malaysia dan juga penduduk dunia ini. Ikan mempunyai kandungan lemak yang rendah dan mempunyai kualiti protein yang tinggi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ikan kaya dengan asid lemak omega 3 yang berperanan penting dalam perkembangan otak kanak-kanak. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, di antara spesies-spesies ikan yang sangat kaya dengan asid lemak omega 3 ini adalah ikan salmon contohnya, ikan tuna dan sebagainya. Ikan juga kaya dengan kalsium dan fosforus dan mempunyai sumber utama minerals seperti iron, zinc, iodine, magnesium dan potassium. Kita pun ada ikan begitu juga di Malaysia tu, yang banyak ikan tongkol kita, ikan air tu. Ya, memang. Mengandungi omega 3 yang tinggi, ikan selayang, ikan kembung tu. Ya. Memang ikan tongkol dijadikan nasi dagang, lauk nasi dagang yang sangat popular di Terengganu. Memang Terengganu terkenal dengan nasi dagang dan ketuk rekornya. Ya. Jadi kita dapati bahawa bahagian yang berbeza daripada ikan itu mempunyai kandungan nutrien dan makronutrien yang berbeza. Betul. Contohnya, kepala ikan kaya dengan makronutrien seperti iron, vitamin A dan zinc. Tulang ikan sememangnya seperti yang telah kita ketahui, dia sangat kaya dengan kalsium. Okay. Isi ikan kaya dengan protein dan juga omega 3. Protein daripada ikan mempunyai semua kandungan asid amino yang diperlukan. Dan seperti yang telah saya nyatakan tadi bahawa sumber protein ikan senang dicerna ataupun dihadam jika dibandingkan dengan sumber protein daripada tumbuhan dan juga haiwan lain. Perut ikan adalah kaya dalam makronutrien seperti iron dan juga vitamin A. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan juga bahawa
hidden hunger ataupun kebuluran tersembunyi merupakan masalah global sekarang ni, Prof. Betul tak? Betul. Ya. Lebih daripada 2 bilion Bilion ya. manusia Ya. di seluruh dunia mengalami kebuluran tersembunyi ataupun Kekurangan mempunyai kekurangan nutrisi dia. mikronutrien. Betul tak? Betul tak? Lebih daripada 1 juta penduduk kanak-kanak di bawah umur 5 tahun mati setiap tahun akibat kekurangan vitamin A dan kekurangan zinc, Betul tak? iaitu mikronutrien tadi. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan bahawa kekurangan mikronutrien ini adalah disebabkan oleh kerana kita tidak memakan makanan yang pelbagai, Betul tak? termasuklah sumber protein haiwan seperti ikan, daging dan sebagainya. Jadi, apabila kekurangan mikronutrien ini, terutama kepada kanak-kanak, maka akibatnya akan menyebabkan kanak-kanak tersebut terencap perkembangan otaknya dan juga akan menyebabkan terencap pertumbuhan kanak-kanak tersebut dan juga mengakibatkan kanak-kanak tersebut menghadapi resiko serangan penyakit yang tinggi. Betul. Okey, apa itu? Ini menunjukkan satu keratan akhbar harian Metro bertarikh September 2017 yang memaparkan hasil kajian oleh Profesor Datuk Dr. Noriah Muhammad Ishak dan penyelidik UKM yang memaklumkan bahawa ataupun memaklumkan ataupun menceritakan hasil kajian mereka, susulan Genius Celek Terengganu paling ramai genius. Jadi mungkin untuk lebih memahami keratan akhbar ini, Prof, mungkin saya baca sedikit ringkasan dia ataupun ini kajian yang telah dilakukan beberapa tahun yang lepas Ya, memang telah dilakukan oleh penyelidik daripada UKM. Ya. Menunjukkan bahawa rakyat Terengganu antara rakyat yang paling ramai yang cerdik pandainya pada Terengganu. Sememangnya. Jadi menurut laporan akhbar ini bahawa Terengganu menjadi negeri paling ramai mempunyai pelajar genius. Malah rekod kecemerlangan itu dilihat konsisten untuk beberapa tahun sejak ujian penentuan indeks genius dijalankan. Bagi tahun 2017, seramai 55,035 orang pelajar Terengganu menduduki ujian penentu indeks genius peringkat 1 yang dikenali sebagai ujian UKM 1. Daripada jumlah tersebut, daripada jumlah 55,135 orang, seramai 1,128 orang atau 12% berjaya ke ujian peringkat kedua yang dikenali sebagai ujian UKM 2. Jadi menurut Profesor Datuk Noriah, pihaknya mengumpul data pelajar berkenaan termasuk struktur demografi dan latar belakang keluarga mereka bagi menjalani satu kajian khusus. Jadi sudah beberapa tahun negeri Terengganu mendominasi statistik pelajar jenis paling ramai dan ia konsisten bagi 3 tahun kebelakangan ini, termasuk pengambilan tahun ini iaitu tahun 2017. Rata-rata pakar dan pensyarah membuat andaian amalan pemakanan mereka yang memakan ikan segar dikatakan faktor utama selain daripada faktor genetik dan persekitaran. Terengganu adalah negeri di mana ramainya nelayan di negara.
Ya memang. Ya, dan sumber protein utamanya adalah daripada sumber perikanan. Ya. Ya. Ya memang kerupuk lekor Betul, memang betul. ni ingredient ataupun Bahan bahan asas dia daripada utamanya ikan. adalah ikan. Ya, betul. Nasi dagang juga Betul. lauknya diperbuat daripada ikan tongkol dan sebagainya. Betul. Jadi berdasarkan rekod yang mereka terima, jelas menunjukkan pelajar negeri Terengganu paling ramai mengambil ujian UKM dan berjaya melepasi setiap peringkat. Dan Dr. Noriah juga berkata tempat kedua diikuti oleh negeri Perak, iaitu seramai 49,926 orang pelajar berjaya ke ujian UKM 1, manakala seramai 1,120 orang pelajar berjaya menduduki ujian UKM 2. Tempat ketiga ialah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan jumlah 30,730 orang pelajar jenius. Jadi itu laporan ataupun apa yang kita dapati daripada penyelidikan penyelidik daripada UKM ini. Jadi memang betul lah Prof dan tuan-tuan dan puan-puan, falsafah yang mengatakan otak dan badan yang sihat datang dari makanan yang berkhasiat. Apa yang kita makan, itulah kita. Jika kita makan makanan yang sihat, kita akan menjadi orang yang sihat dan begitulah juga sebaliknya. Mungkin kita pindah ke isu lain pula tu. Seperti yang kita sedia maklum, tahun lepas kalau tak silap saya, semasa kita duduk dalam PKP tahun lepas, satu jawatankuasa peringkat kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara telah dilangsungkan yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri kita sendiri. Dan dalam mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara ni yang diadakan kalau tak silap saya 8 September 2020 tahun lepas, telah menggariskan 4 kluster diwujudkan dalam sebagai strategi jaminan keselamatan makanan negara. Dan mungkin Datuk boleh kongsi dengan kita sedikit tentang apakah sumbangan Aquaculture terhadap keselamatan makanan negara. Dan isu ni telah diberi tumpuan khusus oleh Perdana Menteri sendiri dalam mesyuarat jawatankuasa tersebut tu. Mungkin Datuk boleh terang dan kongsi dengan kita sikit tentang sumbangan Aquaculture terhadap keselamatan makanan negara tu. Ya memang Prof, keselamatan makanan sangat penting untuk kita. Okey. Orang sentiasa memperkatakan apa itu keselamatan makanan ataupun apa food security. Jadi FAO pada tahun 1996 telah memberi definisi apa itu keselamatan makanan ataupun food security. Jadi keselamatan makanan adalah bila semua orang pada setiap masa mempunyai kebolehan secara fizikal dan secara ekonomi terhadap makanan yang berzat dan selamat untuk memenuhi keperluan diet untuk hidup sihat dan aktif. Jadi ini adalah definisi yang diberi oleh FAO. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2010, purata tahunan keperluan ikan per kapita penduduk dunia adalah sebanyak 18.6 kilogram untuk seorang untuk 1 tahun. Agak tinggi tak? Ya memang agak tinggi. Ya, agak tinggi. Tapi di Malaysia lagi tinggi tak? Iaitu pada tahun 2015, keperluan ikan per kapita penduduk Malaysia adalah sebanyak 56 kilogram per orang per tahun. Antara negara yang kuat makan ikan juga. Ya memang kita di Malaysia ni antara penduduk yang kuat makan ikan. Ya. Memang
kita mungkin yang ketiga ataupun yang keempat Okey. yang terkuat 56 makan ikan ya. 56 kilo Ya. setahun tu. Tapi Seorang. apa ni, negara Jepun mereka sangat suka ataupun sangat banyak memakan ikan. Mereka makan sashimi, sushi Betul. dan sebagainya. Jadi purata per kapita keperluan ikan untuk negara Jepun adalah sebanyak 64.7 kilogram per orang per tahun. Dan Prof, Korea Selatan juga Agak kuat juga memang makan. kuat makan ikan, iaitu per kapita mereka adalah sebanyak 59.3 kilogram per orang per tahun. Dan untuk di Malaysia ini, ianya dijangka meningkat daripada 56 kilogram per orang per tahun kepada 61.1 kilogram per orang per tahun pada tahun 2020. Agak tinggi tu. Memang agak tinggi. 61,1 Ya, kilo. Ya. memang sangat tinggi kalau ikut pada secara relatif. Ya. Okey. Jadi untuk anggaran secara kasar, dengan menganggapkan bahawa keperluan ikan per kapita adalah sebanyak 56 kilogram per orang per person, penghasilan tahunan sebanyak 1.748 juta tan ikan adalah diperlukan untuk menampung penduduk Malaysia yang seramai 31.2 juta dalam tahun 2015 dan dicampur dengan 2 sehingga 4 juta pekerja asing di dalam negeri. Jadi memang penduduk Malaysia sangat bergantung kepada ikan sebagai sumber protein mereka. Rajah ini menunjukkan purata per kapita keperluan ikan di seluruh dunia. Bagi saya, contoh terbaik untuk keselamatan makanan adalah negara Jepun. Ini kerana Prof pun duduk di Jepun lama tu. hasil daripada pemerhatian dan juga apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Berapa tahun Datuk duduk di Jepun tu? Yes. Saya berada di Jepun selama 5 tahun setengah. 5 tahun setengah, hampir 6 tahun tu. Hampir 6 tahun. Okey. Setengah tahun mempelajari bahasa Jepun, di Osaka University of Foreign Studies di Osaka Prefecture. Dan kemudian saya menghabiskan masa 2 tahun untuk menamatkan ijazah master saya dan 3 tahun untuk menamatkan PhD dalam bidang aquaculture di Fakulti Perikanan Nagasaki University. Jadi lama tinggal di Jepun. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan bahawa saiz negara Jepun adalah hampir sama dengan saiz negara Malaysia, Prof. Betul. Tetapi penduduknya adalah seramai 126 juta berbanding dengan penduduk Malaysia yang berjumlah 32 juta. 30 lebih sikit ya, 32 juta. Ya, 32 juta lebih. Statistik yang terakhir ni 32.75 juta lebih kurang tu. Jadi bayangkan 3 kali ganda. 4 kali ganda. 4 kali ganda. Ya. 4 kali ganda penduduk Jepun mempunyai penduduk yang lebih ramai jika dibandingkan dengan penduduk Malaysia. Saiz negara mereka sama dengan Malaysia. Negara Malaysia. Tetapi mereka memastikan diri mereka mempunyai mempunyai keselamatan makanan. Okey. Mereka akan pastikan diri mereka mempunyai cukup makanan dalam apa-apa keadaan sekalipun. Mungkin bagi saya, pemerhatian saya, mungkin mereka telah sedar bahawa betapa teruknya mereka
dikalahkan dalam Perang Dunia Kedua dahulu, Prof, di mana Nagasaki dan Hiroshima telah menjadi padan jarak padan terkukur akibat ledakan atomic bomb. Jadi mereka mungkin sedar mereka tak hendak lagi mereka ditawan oleh negara luar, dan mungkin bukan secara peperangan, Prof, tapi kemungkinan dengan penyekatan bekalan makanan kepada mereka. Jadi mereka memastikan setiap inci tanah mereka usahakan, sama ada pertanian ataupun ternakan. Pada musim panas, mereka menanam padi, dan pada musim sejuk mereka menanam gandum. Dan semasa saya tinggal di sana dalam tahun 80-an, 84 sehingga tahun 1990, Prof, Maharaja Jepun, iaitu Maharaja Hirohito seperti yang ditunjukkan dalam gambar dalam slide itu. Ya. Baginda dalam satu dokumentari program TV, Baginda bersawah padi di dalam istana Baginda. Hendak menunjukkan secara simbolik kepada rakyat mereka bahawa mereka perlu melakukan aktiviti pertanian, ternakan untuk menghasilkan cukup makanan. Jadi makanan. Ini yang saya sangat kagum dengan mereka. Jadi memang mereka menjadi contoh yang terbaik untuk keselamatan makanan. Mungkin kita tengok chat kita berdasarkan chat box Datuk. Tak ada lagi soalan yang berkaitan dengan bual bicara kita pagi ni. Mungkin insyaAllah lepas ni kot saya rasa, dan kita juga mohon mana-mana warga Maya yang ingin bertanya kepada Datuk Prof Anwar tentang isu semasa berkaitan dengan aquaculture, bolehlah mengemukakan soalan dalam chat box Webex kita. Saya pergi ke soalan seterusnya tu. Dan kita sekarang ni dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Dan seperti yang kita sedia maklum, kita sekarang ni duduk dalam PKP 3.0 tu. Perintah Kawalan Pergerakan 3.0, dan seperti yang kita ketahui, semua aktiviti sektor pertanian termasuk aktiviti aquaculture termasuk dalam aktiviti yang disebutkan perkhidmatan perlu ataupun essential services. Dan maksudnya aktiviti aquaculture seperti juga aktiviti pertanian yang lain dibenarkan walaupun kita tengah berada dalam PKP sekarang ni. Dan aktiviti aquaculture ni dibenarkan walau bagaimanapun aktiviti aquaculture seperti yang kita sedia tahu tu dia berkaitan dengan banyak aspek. Berkaitan dengan aspek pelancongan, berkaitan dengan perhotelan, berkaitan dengan restoran dan sebagainya. Dan secara tidak langsung juga memberi kesan terhadap aktiviti aquaculture walaupun ia dibenarkan untuk beroperasi, tapi secara tidak langsung juga memberi kesan yang amat signifikan kepada industri ini sendiri. Mungkin Datuk boleh kongsi sedikit tu tentang kesan PKP ni dan kesan pandemik kita sekarang ni, COVID-19 ni terhadap aktiviti aquaculture tu. Ya, terima kasih Prof. Ya, sememangnya kita sedia maklum sekarang seperti yang Prof nyatakan tadi, sekarang ini kita sedang menghadapi wabak pandemik COVID-19 yang menyerang negara kita dan seluruh dunia. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan bahawa pandemik COVID-19 ini telah bermula daripada di daerah Wuhan, negara China, dan kemudiannya ia merebak dengan cepat dan meluas kepada ke seluruh dunia
pada awal tahun 2020. Betul, tahun lepas tu. Ya. Dan sehingga sekarang memang kesannya sangat parah dan juga teruk, bukan sahaja terhadap nyawa manusia, Betul. tetapi juga terhadap kehidupan manusia, melibatkan aktiviti-aktiviti manusia dan juga menyebabkan kesan yang teruk kepada ekonomi di kebanyakan negara di seluruh dunia. Betul. Jadi untuk menyekat wabak ini daripada menular, jadi pihak kerajaan di hampir ke semua negara telah mengenakan atau mengadakan peraturan-peraturan yang tertentu. Betul. Dan juga SOP yang tertentu, larangan-larangan tertentu seperti contohnya penjarakan sosial. Macam yang kita sekarang Yang kita sekarang ni terpaksa duduk jauh sikit duduk 1 kilometer paling dekat. 1 meter. Okey. Kemudian kita terpaksa menghadkan pergerakan kita. Kita dikendaki duduk di rumah. Betul. Kita tidak boleh merentasi daerah, negeri, dan juga kita tak boleh pergi keluar negara. Betul. Kecuali alasan-alasan yang yang tak dapat dielakkan. Betul. Ataupun kerajaan tidak membenarkan orang luar daripada luar negara datang ke negara kita demi untuk menyekat wabak ini. Jadi akibat daripada peraturan-peraturan atau larangan tersebut, maka banyak industri terjejas, Prof. Contohnya kilang-kilang dan juga industri pembuatan akan beroperasi dengan agak berkurangan, dan perniagaan akan dilakukan secara berkurangan. Aktiviti-aktiviti hotel, restoran akan beroperasi secara kurangan. Rantaian pergerakan darat, udara, air juga beroperasi secara berkurangan. Jadi banyak sektor-sektor yang terlibat. Contohnya lagi sektor pelancongan. Betul. Dan sebagainya. Jadi memang sektor-sektor tersebut ada sebahagiannya berkaitan dengan aquaculture. Betul. Jadi akibat daripada kekurangan operasi mereka akan melibatkan kekurangan aktiviti aquaculture ataupun permintaan aquaculture akan berkurangan. Ini lebih-lebih lagi akan berlaku kepada negara-negara di Asia, Prof. Di mana negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia dan sebagainya sangat terkesan akibat daripada wabak ini, sangat terkesan dalam sektor aquaculture mereka. Betul. Kerana mereka adalah merupakan negara pengeluar aquaculture utama di dunia. Betul. Okey, akibat daripada wabak ini, akibat daripada pergerakan sosial yang terhad, pergerakan terhad, penjarakan yang terhad, seperti dinyatakan tadi, Prof. Banyak kilang-kilang, banyak industri, banyak bisnes perniagaan dikurangkan. Jadi mengakibatkan rakyat akan mendapat pendapatan yang berkurangan daripada biasa. Dan apabila mereka mendapat pendapatan yang berkurangan, maka kuasa membeli mereka akan berkurangan. Jadi kemungkinan ada segelintir golongan yang kurang berkemampuan seperti B40 contohnya, sebahagian kecil mereka tidak mampu untuk membeli ikan buat sementara sekarang ini. Jadi mengakibatkan kesan kepada mereka, dan apabila kurang permintaan, kurang pembelian, maka
hasil akuakultur akan berkurangan. Okay. Dan juga penghasilan akuakultur juga berkurangan akibat daripada kurangnya operasi rantaian pergerakan, transport, kurangnya permintaan sebagainya, dan juga kurangnya ekspor import, maka banyak company ataupun penternak akuakultur akan mendapat keuntungan yang sedikit. Betul. Dan di samping itu juga akibat daripada pengurangan operasi hotel-hotel ataupun restoran akan menyebabkan jualan ikan akan berkurang. Permintaan akan berkurangan disebabkan industri hotelan akan berkurangan. berkurangan. Di mana restoran-restoran dan hotel-hotel ini adalah merupakan pembeli utama ikan dan makanan laut. Jadi apabila mereka kurang beroperasi, mereka kurang membeli ikan, jadi secara langsungnya jualan ikan akan berkurangan. Jadi banyak masalah-masalah akibat daripada kesan wabak ini kepada industri akuakultur. Rajah ini menunjukkan hasil dapatan kajian melalui survey yang telah dijalankan oleh Prof Ikhwan sendiri dan juga penyelidik akuakultur. Tahun lepas itu. Ya. Tahniah Prof. Kerana telah berjaya menerbitkan hasil kajian yang bertajuk Impact of COVID-19 on Aquaculture Sector in Malaysia, Finding from the First National Survey, yang telah diterbitkan dalam Journal Aquaculture Report, ya Prof. Volume 19 Mac 2021. Jadi marilah kita sama-sama menganalisis hasil dapatan survey tersebut, dan mungkin Prof juga boleh membantu kita sebab ini adalah hasil kajian survey Prof. Okey. Kita pergi kepada bahagian A dulu, iaitu kesan umum. Daripada survey ini, dan survey ini Prof dilakukan terhadap 105 responden, ya. Responden. Mereka adalah pengusaha akuakultur. Mereka adalah pengusaha akuakultur. Jadi untuk kesan umum, maka terdapat 92% responden menyatakan ya, terdapat kesan terhadap aktiviti terhadap pengeluaran aktiviti pengeluaran akuakultur. Untuk bahagian B pula, iaitu penghasilan, seramai 55.9% responden telah menyatakan pengurangan dari segi jualan. Betul. Jadi walaupun usaha banyak digiatkan oleh Pharma tu dalam Jabatan Perikanan LKM, tapi dari segi keseluruhannya masih lagi pengurangan jualan tu masih berlaku. 55%. Ya, jadi akibat daripada kekurangan jualan ini, maka industri akuakultur juga akan mendapat kesan yang teruk. Okey, kemudian bahagian C, iaitu permintaan, seramai 79.4% responden mengatakan kurang dari segi permintaan. So apabila kurang permintaan, seperti yang dinyatakan tadi, akibat daripada penutupan ataupun kekurangan operasi hotel, restoran dan sebagainya, masalah logistik dan sebagainya. Masalah logistik, maka akan menyebabkan kekurangan permintaan. Okey. Jadi ini sangat memberi kesan kepada sektor akuakultur itu sendiri. Okey. Dan untuk D, iaitu logistik bottlenecks, seramai 71.6 responden mengatakan ya.
Saya rasa ni lebih kepada mengurangkan pergerakan disebabkan oleh Sekatan Jalan Raya dan sebagainya, mungkin tu yang banyak merasakan ada sedikit masalah logistik agak terganggu disebabkan oleh, dan juga ada aktiviti logistik dari segi lautnya dan udaranya agak berkurangan disebabnya penumpang tak ada, jadi flight kebanyakannya cancel, dan ini menyebabkan penghantaran melalui flight juga terganggu juga. Ya, memang sebenarnya akibat daripada rantaian pengangkutan itu terbantuk ataupun berkurangan operasinya, sama ada di daratan atau di laut ataupun itu, jadi akan menghasilkan logistik bottleneck dan memberi kesan yang besar juga kepada sektor akuakultur. Okey. Seterusnya untuk E, seramai 38.2% mengatakan mereka menjelaskan di mana dijangka terdapat masalah birokrasi. Seramai 35.3% mengatakan tidak, di mana kesemua masalah birokrasi boleh diselesaikan secara atas talian. Okay. Dan seramai 26.5% mengatakan tidak ada penlibatan dengan mana-mana agensi kerajaan yang berkaitan. Okay. Yeah. Dan untuk F pula, iaitu masalah berkaitan dengan pekerja, seramai 69.6% mengatakan tidak, sementara 30.4% mengatakan ya. Betul tak? Ya. Ini mungkin kerana akuakultur ini adalah perkhidmatan yang esensial, ya Prof? Betul. Ya. Jadi tidak ada kaitan yang besar kepada masalah pekerja. Okay. Dan akhir sekali mengenai ada sedikit di situ tu yang kita dengar sejak kebelakangan ini tentang agak penggantungan kepada sumber tenaga asing agak berkurangan, sebab kebanyakan pekerja-pekerja daripada luar negara tidak dapat masuk ke dalam, dan ini ada sedikit gangguan sikit lah. Jadi kalau tengok, tapi secara umumnya kita masih ada lagi keperluan tenaga kerja daripada negara sendiri, jadi dia tidak banyak mengganggu di situ tu. Okay. Ya, seterusnya kita pergi pada yang bahagian akhir, bahagian C, iaitu penutupan sementara kilang makanan ikan, ya Prof. Jadi sebanyak 48% responden mengatakan ya, dan seramai 52% mengatakan tidak. Jadi mungkin sama alasan yang seperti yang kita katakan tadi. Yang mana merupakan aquaculture ini adalah merupakan servis yang esensial. Yang jadi perlu kita beri sokongan dan sebagainya. Jadi sekali lagi tahniah kepada Prof dan penyelidik akuakultur kerana telah berjaya menjalani kajian secara survey ini dan telah diterbitkan dalam aquaculture report seperti yang tadi nyatakan tadi. So, mungkin kita pergi ke soalan dalam chat tu. So, ada 3 soalan di chat sekarang ni, di chat box sekarang tu. Mungkin saya baca tu. Soalan yang pertama datang daripada Dr. Sharifah Nur Amelia, kawan kita di fakulti. Okay. Soalan doktor adalah agak-agak pendapat Datuk, bila Malaysia akan mencapai tahap teknologi setanding Jepun? Tadi mungkin Datuk kita tentang Jepun. Dia tanya bila kita boleh sampai setanding dengan Jepun dalam teknologi. Mungkin Dr. Sharifah merujuk kepada teknologi ternakan dan perikanan kot saya rasa. Ya. Okey. Memang susah saya nak jawab secara tepat bila. Sebab kita menghadapi banyak masalah-masalah bukan saja masalah negara bagi saya Prof, tapi masalah rakyat Malaysia itu sendiri. Okey.
di mana saya rasa mungkin Dr. Sarifah juga tahu, beliau juga telah berada di negara Jepun selama Okey. 5 tahun kalau tak silap saya, ataupun 5 tahun setengah, sama macam saya. Okay. Dan bagi pendapat saya, sepanjang saya Berada di Jepun. berada di Jepun, Mhm. sememangnya orang Jepun sangat berjaya. Mhm. Negara Jepun boleh menjadi negara yang maju dengan sekejapnya Okey. kerana rakyat mereka bukan sahaja bekerja kuat, Prof, Mhm. tapi sifat mereka. Mhm. Mereka mempunyai segala sifat yang bagi saya kebanyakannya mempunyai sifat seperti yang diajar di dalam Islam. Mhm. Sifat amanah, jujur, menepati masa dan segalanya. Mhm. Jadi inilah yang membolehkan mereka maju dengan cepat. Mhm. Okay. Mereka tidak ada masalah, mereka tumpu kepada pekerjaan saja berbanding dengan rakyat Malaysia lah. Okay. Jadi Susah nak jawab soalan Dr. susah nak Sarifah. jawab itu. Dan Okey. bagi saya Okey. secara automatiknya apabila negara kita mempunyai rakyat sedemikian, ia akan maju dengan cepat dengan tanpa secara automatik, maksud saya. Okay. Di mana negara kita masih lagi menghadapi banyak masalah dadah, masalah kecurian dan sebagainya. Betul. Jadi ini menghalang daripada kita untuk jadi negara maju. Betul tak? Okay. Saya sangat tertarik semasa saya berada di Jepun. Kebetulan kawan saya tertinggal kamera, Prof, di bus stop di tepi jalan, di mana ramai orang berada di situ menunggu bas sebagainya. Dia sampai ke rumah saya, semasa nak ambil gambar, baru dia teringat yang Dia tinggal kamera Canon di sana. Kita pun pergi naik bas mula pergi di sana. Memang ada, Prof. Orang Kamera tersebut tidak kacau dan sebagainya. Dan semasa saya membawa rombongan kerjasama antara Sekolah Kebangsaan Pagar Besi di Batu Rakit ini, pergi melawat sekolah OSA di Fukuoka, Jepun. Rombongan saya bertanya, kenapa sunyi sahaja masa perjalanan nak pergi ke sekolah tersebut? Bukan macam Malaysia, ramai lalang dia sebagainya dan sebagainya. Jadi saya kata mereka sedang bekerja kuat, bekerja. Tidak ada membuang masa begitu sahaja. Kurang lepak dan sebagainya. Jadi susah saya nak jawab untuk tu, tapi bagi saya dengan mengubah sikap secara automatik negara akan maju. Bila rakyat bagus, negara akan maju dengan cepat. Ini soalan nombor 2 tu, soalan daripada agak panjang juga soalan ni, soalan daripada Dr. Zul Hilmi. Dr. Zul Hilmi rakan kita juga di fakulti. Soalannya tu, saya sangat kagum dengan penerangan Datuk mengenai industri aquaculture dan tekanan dunia dan Malaysia khasnya. Cuma ada beberapa senario akhir-akhir ini di mana bidang dan khususan gunaan aquaculture di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan ini tidak mendapat sambutan oleh para pelajar atau boleh saya katakan generasi muda. Dengan pengalaman yang Datuk ada, apakah cara paling efektif untuk meningkatkan minat seterusnya, menaikkan semangat generasi muda untuk terus belajar mengenai kursus ini di Malaysia dan UMT khasnya? Daripada Dr. Zul. Mungkin lebih kurangnya dia bertanya kepada pendapat Datuk, apakah pendapat Datuk cara yang paling efektif untuk menggalakkan generasi muda untuk join kursus kita ni, kursus aquaculture. Kita ada kursus aquaculture, kita ada kursus perikanan di fakulti tu. Sila Tok. Okey, jadi untuk maklumat para penonton,
yang di luar sana mungkin yang tu. Jadi di fakulti di universiti kita di UMT kita ada fakulti perikanan dan sains makanan. Kita mempunyai dua program iaitu program perikanan dan program aquaculture. Betul. Jadi program aquaculture kita telah lama dijalankan sejak daripada UPM lagi di sini, Prof. Memang dah lama dah. Okey. Dan saya dapati memang agak semakin berkurangan sedikit pelajar dan kemungkinan kita perlu banyak mengadakan lagi promosi sebab kemungkinan mereka tidak tahu ataupun kurang arif tentang apa itu aquaculture dan sebagainya. Dan juga kemungkinan kita perlu banyak bekerjasama dengan industri supaya bila kita mengambil pelajar-pelajar kita, kemungkinan kita banyak pendedahan pelajar-pelajar tersebut bukan saja di kampus ini, tapi juga mungkin di industri aquaculture. Seperti mungkin 2 tahun di dalam kampus, 2 tahun di dalam di industri dan juga To you to I dulu tu. to you to dan I. kemudian kemungkinan bagus apabila mereka buat attachment di kilang-kilang ataupun di ladang-ladang aquaculture, kemudian mereka diserap kepada pelajar-pelajar tersebut untuk mendapat kerja. Dan juga satu lagi bagi saya, kita perlu memilih pelajar-pelajar yang betul-betul berminat. Betul. Untuk belajar dalam aquaculture ini, berminat untuk menjadi pengusaha ataupun berminat untuk bekerja sendiri lebih-lebih lagi untuk membuat aquaculture supaya mereka dapat juga membesarkan bisnes mereka dapat mengambil peluang mengambil pekerja-pekerja untuk meningkatkan ekonomi mereka. Betul. Ya. Jadi bagi saya kitalah sebagai tenaga pengajar, pensyarah, staf, tanggungjawab kita untuk kita buat promosi, kita memperkenalkan program aquaculture supaya lebih menarik lagi, kita mencari mereka-mereka yang berminat dan sebagainya, dan sangat penting kita kena berganding dengan industri. Betul. Ya. Ini ada soalan yang ketiga tu. Saya sebab ada dua lagi soalan tertinggal tu. Saya baca je soalan yang ketiga ni tu. Soalan ketiga ni daripada Muhammad Ashid. Sorry, tak nampak saya. Muhammad Ashid. Assalamualaikum Datuk Prof. Sikap dan mentaliti penduduk Jepun menyokong ke arah produktiviti maksimum dalam produktiviti makanan. Ini berkaitan dengan penduduk Jepun tu. Ya. Saya mohon pendapat Datuk, cara bagaimana kita di Malaysia boleh meniru kejayaan negara Jepun, terutama dalam situasi pandemik COVID-19 ni. Itu soalan daripada Muhammad Ashik tadi. Okey. Jadi memang kita perlu memastikan keselamatan makanan negara kita mencukupi, Prof. Dan bagi saya usaha untuk memastikan sumber makanan tersebut berjaya mestilah datang daripada kita. Bagi saya setiap individu yang menjadi rakyat Malaysia dan lebih-lebih lagi kepada mereka-mereka yang mempunyai autoriti, mempunyai keuangan dan sebagainya, perlu bekerjasama. Sebab itu saya kata tadi penting kita tak boleh mengharap individu pekerja ataupun individu penduduk Malaysia, tapi kita perlu menggembeling tenaga
kerjasama di antara universiti, kerjasama antara agensi swasta, kilang-kilang dan sebagainya, dan juga kerajaan. Betul. Saya sangat tertarik, Prof, di mana kita boleh mengambil contoh negara Vietnam. Okey. Ini kaitan dengan soalan yang keempat tu. Ada kaitan dengan Vietnam itu. Ada soalan. Atau mungkin saya baca tu. Kita boleh baca. Baca ni, kebetulan Datuk dah sentuh soalan daripada Vietnam. Soalan ni datang daripada Muhammad Hafizuddin bin Muhammad. Soalannya tu bagaimana nilai kerja rakyat Vietnam yang yang dapat kita contohi, kerana kita tahu penduduk di Vietnam lebih sedikit jika berbanding dengan jumlah penduduk di Malaysia umumnya. Mereka mampu menjadi pengeluar sumber perikanan nombor 3 terbesar di dunia. Itu soalan Datuk. Bagaimana kita boleh tiru seperti yang Datuk nyatakan tadi? Okey. Jadi sebenarnya saya nak kait dengan itu juga, soalan yang sebelum itu dan yang sekarang Betul ni. tak? Okey. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan bahawa saya mempunyai sedikit pengalaman bersama-sama dengan pelajar-pelajar Vietnam. Dan saya telah beberapa kali pergi ke Vietnam kerana kita ada kerjasama dengan kantor universiti. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya telah mempunyai 2 orang pelajar PhD, Prof, daripada kantor universiti daripada Vietnam. Dan sememangnya mereka sangat bekerja kuat. Di mana Dr. Hai contohnya, bekas pelajar saya dulu, dia tidur di hatchery. Sekarang ni Prof Hai sekarang. Profesor Hai sekarang. Ya, sekarang ni Profesor Hai. Di mana bagi saya, apabila kita bekerja kuat, contohnya orang Vietnam dan juga orang Jepun, memang kita boleh berjaya. Betul. Jadi, pengalaman saya, saya dapati negara Jepun pada asalnya mereka merupakan negara pengeluar aquaculture atau perikanan ikan di dunia di tangga yang ke-7, Prof. Betul. Dan sekarang ini mereka telah menjadi negara pengeluar yang ketiga seperti yang dinyatakan tersebut. Betul. Okey. Jadi bagaimana mereka berjaya? Mereka berjaya, saya masih ingat lagi sebab saya berada di sana juga sekali-sekali di sana. Kerajaan Vietnam dia telah merancang untuk meningkatkan lagi hasil aquaculture, terutama dari segi penghasilan ikan pating, Prof. Jadi saya ingat lagi pada tahun 1987 macam tu, mereka telah buat perancangan untuk meningkatkan lagi penghasilan ikan pating. Mereka telah bekerjasama antara kerajaan, antara universiti dan juga industri aquaculture. Universiti menjalankan tugas penyelidikan, pihak kerajaan menjalani memberi polisi, memberi apa-apa kemudahan. Syarikat swasta menggunakan modal mereka untuk membuat aquaculture. Dalam masa 10 tahun, Prof. Dalam masa 10 tahun, mereka telah berjaya menghasilkan lebih daripada 1 juta metrik tan ikan pating. Betul. Dan diekspor ke seluruh dunia. Betul. Dan mereka ada perancangan. Jadi saya ingat lagi pada masa tersebut, daripada tahun 1987, 10 tahun kemudian, 1997, telah menghasilkan 1 juta metrik tan. Kan? Mereka buat perancangan lagi untuk masa-masa yang seterusnya, sehinggalah sekarang membolehkan mereka meningkatkan lagi penghasilan ikan pating, membolehkan mereka menjadi negara pengeluar ikan ketiga itu. Dan bagi saya, faktornya ialah kerja kuat. Betul. Di mana bagi saya rasa mungkin sama macam orang Jepun,
Orang Vietnam dia telah banyak susah, menderita Mungkin akibat selepas perang tu. lepas perang apa ni Vietnam pada tahun 75 lebih Betul, macam betul. tu. Jadi mereka terpaksa bekerja keras, bekerja kuat dan mereka boleh berjaya. Okey. Tok, kita dah dekat penghujung rancangan kita pagi ni, Tok. Ya. Mungkin kita nak minta Datuk buat sedikit rumusan, Tok, sebagai penutup, Tok. Apa yang kita bicara hari ini dan apa yang kita telah bincang hari ini, termasuklah berkenaan dengan soalan-soalan yang telah ditanya dalam chat box tadi. Okey. Mungkin Datuk nak bagi sedikit rumusan penutup, Tok. Okey, sila, Tok. Okey. So terima kasih Prof. Hmm. So daripada hasil perbincangan kita pada program ini, ada beberapa rumusan yang boleh kita dapati. Yang pertamanya iaitu ikan dan produk berasaskan ikan adalah merupakan komponen diet yang sangat penting untuk penduduk Malaysia dan penduduk dunia. Yang kedua, permintaan untuk ikan dan produk yang berasaskan ikan dijangka meningkat. Ini disebabkan peningkatan penduduk seperti yang kita banyak bincangkan. Betul. Peningkatan dalam per kapita pemakanan ikan yang seperti telah kita bincangkan. Peningkatan pendapatan dan peningkatan kesedaran terhadap kebaikan ikan untuk nutrisi dan kesihatan. Sekarang ni ramai orang dah sedar tentang kesihatan, mereka cuba untuk membaiki diri mereka untuk menjadi yang lebih sihat lagi. Kita juga perlu mengamalkan akuakultur mampan untuk generasi kita di masa hadapan. Seperti yang kita bincangkan, kita akan pergi Prof. Tak lama lagi mungkin. Kita perlu meninggalkan kepada generasi kita yang terbaik untuk mereka. Betul. Dan juga kerajaan Malaysia meletakkan keutamaan yang tinggi ke atas akuakultur sebagaimana yang dinyatakan dalam polisi agro makanan kebangsaan 2011 sehingga 2020 dan program transformasi kebangsaan untuk nutrisi dan keselamatan makanan. Dan sekarang ini seperti yang saya katakan, kita menghadapi wabak COVID-19 dan memang seperti yang telah kita bincang tadi, sememangnya wabak ini telah memberi kesan kepada sektor akuakultur di Malaysia dan juga di lain-lain negara di dunia ini. Jadi marilah kita menghargai air, kerana air adalah merupakan kehidupan di dunia ini dan kita perlu berbudi kepada air untuk mendapat hasilnya, iaitu ikan untuk dijadikan makanan kepada kita. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat tertarik dengan falsafah Cina. Ini macam peribahasa juga tu. Ia macam peribahasa juga, filosofi Cina yang sangat popular, Prof. Iaitu jika kita memberi seseorang itu ikan, ia akan makan ikan untuk satu hari je. Memang betul. Dan falsafah itu juga menambah, jika kita mengajar seseorang itu untuk menangkap ikan, maka orang itu akan dapat makan untuk sepanjang hidupnya, selama hidupnya. Jadi mungkin itu senario lama, Prof. Mungkin itu telah berlalu. Tapi seperti yang telah kita bincangkan, bahawa pada masa sekarang, kurun yang ke-21 dan pada masa akan datang, di mana pertambahan penduduk semakin meningkat dan banyak ikan telah ditangkap daripada laut untuk dijadikan makanan kepada penduduk yang ada sekarang, dan ikan telah berkurangan. Jadi saya ingin mencadangkan satu falsafah saya sendiri, iaitu jika kita mengajar seseorang bagaimana untuk menghasilkan benih ikan dan menternak ikan tersebut, maka orang itu akan dapat makan
pada keseluruhan hidup mereka dan dapat memberi orang lain makan ikan, Bukan dia sendiri saja tu. bukan diri sendiri saja, Okey. memberi makan kepada orang lain juga untuk makan sepanjang hidup mereka. Betul. Dan sememangnya tak dapat dinafikan, ikan adalah untuk semua. Dan oleh kerana sekarang ini kita menghadapi wabak yang semakin teruk. Sekarang kita dalam keadaan PKP 3 ya. Dan sangat menjejaskan bukan sahaja nyawa rakyat Malaysia, dah ramai yang meninggal. Menyebabkan memberi kesan kepada aktiviti kehidupan kita, ekonomi kita dan sebagainya. Maka sama-samalah kita lindungi diri, lindungi semua. Just stay at home. Okey. So saya rasa itu sahaja Prof. Daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk bersama kita dalam program ini. Terima kasih tu. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Profesor Dr. Anwar bin Hassan, tetamu kita pagi ini. Bagi pihak Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi UMT, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk atas kesudian sudi menjadi tamu program Bual Bicara Profesor kali ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga UMT yang bersiaran pagi ini bersama kita pagi ini tu, sama ada melalui Webex ataupun Facebook official UMT. Terima kasih kepada warga UMT dan warga Maya yang bersama kita pagi ini, yang bersiaran bersama kita pagi ini. Saya akhir sekali juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah Pusat Bakat dan Inovasi UMT, Dr. Shah, rakan kita juga, Dr. Shah Riza, dan juga pada Pusat Komunikasi Korporat UMT atas kejayaan program pagi ini tu. Dan insya-Allah tu dan semua kita akan bersiaran kembali pada siri yang ke-24 Bual Bicara Profesor ini yang akan datang. InsyaAllah bersama dengan tetamu untuk siri yang ke-24 ni adalah Profesor Datuk Dr. Muhammad Tajuddin bin Abdullah ataupun Prof Tash kita akan bersiaran bersama kita. InsyaAllah 29 Jun tu. 29 Jun ni. 29 Jun ni 2021 untuk siri yang ke-24 insyaAllah. Apa-apa pun pihak Urusti akan maklum tarikh yang confirm nanti insyaAllah tu. Jadi daripada saya rasa itu saja tu daripada saya. Ribuan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pagi ini, dan saya bagi pihak Urustia dan pihak Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi UMT ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk dan semua warga Maya yang turut serta pagi ini berkongsi bersama kita pagi ini. Jadi itu saja daripada saya pagi ini. Stay safe tu. Ya, sama-sama stay safe kita, sama-sama jaga diri. Sama-sama jaga diri, dan insya-Allah program pagi ini boleh memberi manfaat kepada semua yang bersama kita pagi ini kan. Dan take home-nya tu berbudilah kepada air tu. Berbudi kepada air. Satu peribahasa baru tu. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Terima kasih.